Okey, yang watak yang kedua atau karakter yang kedua atau jenis anak yang kedua. Okey. Disebut juga dalam Al-Quran bahawa anak itu jadi musuh. Ini yang kita paling takut ni. Anak yang jadi musuh, surah At-Taqrabun ayat 14. Iaitu bahawa dia kata, hai orang beriman, sesungguhnya di antara isteri dan anak-anak kamu, ada yang menjadi musuh bagi kamu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Mari kita semak balik di sini. Okey? Kalau surah At-Taqrabun kata ayat 14 kata anak kamu, tadi kita kata anak kamu perhiasan. Sekarang anak kamu musuh. Ini yang kita kata racun ke madu. Okey? Ini bercakap tentang anak, bukan bercakap tentang isteri, bukan cakap pasal poligami. Kadang-kadang sebut madu, dah poligami pula, bukan. Kita bercakap yang cantik, yang hebat, yang indah, yang baik, yang berkhasiat. Itu yang kita kata madu. Anak yang benar-benar menjadi penawar, menjadi mata, apa kita kata, buah hati dan sebagainya. Ataupun kita kata cahaya, apa sajalah anak hebat ini. Maka ada memang Allah takdirkan. Dalam sebuah keluarga, ada anak yang jadi musuh. Bila masa anak jadi musuh? Ini yang kita nak semak balik. Bila anak kita yang kita jaga dari kecil, ya Allah, kita tatang setengah mati. Tapi bila dia besar, dia jadi musuh. Okay, ini yang kita nak semak. Ada tak anak kita yang macam itu? Okay? Kalau ada, macam mana, apa puncanya dan macam mana kita nak buat? Ini yang kita akan bincang. Bila kata-kata kamu akan jumpa anak yang jadi musuh, dan yang jadi musuh ni memang sudah ditakdirkan. Jangan salah siapa-siapa. Jangan kata anak jadi musuh bermakna mak ayah kata ke utara, dia ke selatan. Mak ayah kata pergi ke timur, dia pergi ke barat. Artinya apa ya? Walaupun mak ayahnya beriman, taat, warak, wush. Anak maknya baik, ayahnya baik. Didik anaknya cara baik, dah buat apa yang terbaik. Tapi hujungnya, ataupun kata di akhir proses pendidikannya, tetap anak. Ini yang kita kata contoh terbesar yang Allah bekalkan pada kita ialah kisah anak Nabi Nuh. Ya Allah. Nabi Nuh itu ketua pada ulul azmi. Maknanya Nabi ataupun kita kata Rasul yang paling besar tarafnya. Dan Rasul yang paling sabar, tinggi sabarnya. Tapi Allah dah didik anaknya, dia juga Nabi, dia juga Rasul. Kita nak angkat apa? Maknanya kekuatan yang kita angkat. Jangan kata Nabi Nuh, alah apa Nabi Nuh buat dakwah tapi anak dia pun sangkut. Nampak tak? Kita kadang-kadang bila tengok orang dia, alah mak ayah macam warak. Tapi anaknya, ya Allah, bersilat. Kita susah hati juga. Maka kalau boleh, kalau kita jumpa anak yang mak pergi utara, dia pergi selatan. Mak pergi timur, dia pergi barat. Mak kata A, dia kata B. Mak kata B, dia kata C. Tak pernah nak akur perintah, tak mahu nak ikut cakap kita. Dia nak ikut cakap dia aja. Maka kalau kita berjumpa dengan anak yang begini, okay, tolong bantu diri kita supaya kita tidak menghinanya. Kita tidak mengenepikannya. Kita tidak mengatakan ini memang apa kacang hantu ke, kacang hitam ke, ini memang macam-macam. Jangan. Kalau kita lah terjadi pada anak kita ataupun anak jiran kita, jangan kata-kata, alah mak ayahnya begini-begini hebat-hebat tapi anaknya begini-begini. Jangan belajar untuk merendahkan, memilukan, mengumpat dan sebagainya. Ini tambah dosa kita je. Allah memang takdirkan pada sebuah keluarga ada anak begini. Ini yang kita kata nak jadi racun ke tidak tadi ni. Jadi, anak yang jadi racun, anak yang jadi musuh, ialah anak yang tidak mahu akur perintah orang tua. Anak tidak mahu akur perintah agama. Anak tidak mahu akur perintah Tuhan. Ini yang kita paling bimbang. Sebab itu kita kata kalau kita melihat kisah Nabi Nuh sahaja. Kalau ikut perangai anak, Nabi Nuh angkat tangan lah. Tak payah dakwah. Kalau kita tak payah sibuk-sibuk. Alah, urusan orang lain. Tapi anaknya begini-begini. Jangan. Kita tidak berhak untuk menghina siapa-siapa. Kita tidak berhak menafikan apa yang diberikan oleh Allah. Sebab itu ini dikata satu daripada fitrah. Fitrah jadi ibu ayah.
Jadi bila kita kata dapat jadi musuh, bermakna apa? Kita kata anak yang katanya melawan, anak yang tak nak aku perintah orang tua, anak yang kita katanya, apa perasaan kita kalau dapat anak macam tu? Kalau kita tidak ada ilmu, kalau kita tidak belajar tentang karakter anak-anak, anak ini akan tersisih. Anak ini akan dikacang hantukan, kacang hitamkan atau dikambing hitamkan dan sebagainya. Maka saya pesan pada semua ibu ayah, Allah yang bagi anak itu karakternya begitu. Allah yang bagi hasil sama ada hasil didikan kita atau hasil daripada pergaulan dia ataupun apa saja. Kerana apa? Kenapa Allah bagi pada anak Nabi Nuh begitu? Okay, kalau kita kata Nabi Lot begitu, anak tak nak ikut, isteri tak nak ikut. Bermakna kita katakan walaupun sudah dididik secara baik, anak lain baik, dia je yang meragam. Apa sebab? Kita tak tahu. Kata dia kalau ikut Ibnu Katsir, dia kata Allah bagi kat kita ini, kalau kita kata ambil contoh anak Nabi Nuh tadi, Allah bagi sebab ada dua sebab. Okay, kalau kita kata pada Nabi Nuh, anaknya jadi racun pada dia. Okay, kerana Allah memang nak menguji. Anak ini datang kepada kita sebagai ujian dari Allah untuk melihat siapa yang paling kamu sayang. Kamu sayang dengan Allah atau kamu sayang dengan anak? Kamu ikut perintah Allah atau kamu ikut perintah anak? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Pertama, memang Allah bagi sebagai ujian. Bagaimana kita nak mengangkat kekuatan ujian ini supaya kita mampu melaluinya? Kita mampu melaluinya, kita mampu mengadunya. Sebab itu jangan ketepikan, jangan pandang hina, jangan pandang rendah, jangan katakan bagi katakan menganaktirikan anak-anak yang sebegini. Mereka pun tak nak jadi begitu. Mereka pun nak jadi baik, tetapi Allah nak bagi kat kita. Allah nak bagi kat Nabi Nuh bahawa kamu ni baik, kamu ni rajin, kamu ni Nabi, kamu ni pilihan Allah, kamu ni utusan Allah. Kamu dah buat yang terbaik. Tapi anaknya meragam juga. Tapi jangan pula jadi alasan, alah anak Nabi pun meragam, apalagi anak aku, terus biar. Jangan. Kita harus ada ilmu. Ya, kita kerana nanti di akhirat kita nak jumpa dengan dia. Sebab dia anak kita. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Yang mereka kata tadi racun ini yang maksimumnya. Kalau jumpa sebab pertama tadi untuk ujian. Nabi Nuh diujian sebagai anaknya Kan'an. Ya Allah, dididik dari kecil sampai besar. Tetapi dia tak mampu untuk ikut ayahnya. Kerana Allah nak tengok Nabi Nuh sayang anak, ikut perintah anak, atau Nabi Nuh sayang dan taat perintah Allah. Jelas bahawa Nabi Nuh mengikut perintah Allah. Bila anaknya dipanggil, masuklah dalam kapal ini, nanti kamu tenggelam. Jadi minta dengan, ya Allah, kerana anak tu anak aku, ya Allah tolong selamatkan. Jadi Allah jawab, itu bukan anak kamu. Sebab dia tak nak ikut syariat kamu. Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Nabi Nuh tetap patuh perintah Allah. Itu sebab kita kata, anak yang jadi racun ini adalah anak yang jadi ujian besar untuk kita. Macam mana kita nak mengendali diri? Sebab itu ibu ayah, tolong cari ilmu macam mana mengurus anak. Tolong cari ilmu bagaimana nak mengurus emosi yang meragam. Macam mana nak cari ilmu nak bercakap dengan anak-anak ini. Kerana minda mereka, selalunya anak begini, mindanya pantas. Intelijennya tinggi. Emosinya mungkin meragam sikit. Akidahnya mungkin sangkut sikit. Ini yang kita nak buat. Jadi kalau kita, Ibnu Katsir kata dia bagi dua, satu lagi dia bagi kerana apa? Kerana mungkin ada salah-salah, ada cacatnya dalam proses mendidik. Faktor didikan ibu ayah ataupun yang paling besar faktor karakter ibu ayah. Sebab itu kalau ikut ulama dia katakan, untuk dapat anak soleh kamu mesti berjumpa dengan orang yang air mandinya beriman, rahimnya rahim yang bersih dan suci. Dan maknanya suci di mata Allah. Maka kekuatan yang nak dibangun. Kekuatan yang nak dibangun ialah kekuatan di mana kita nak melatih diri, belajar untuk menyayangi, belajar untuk melayani. Tapi kalau tak ada ilmu, kita akan layan dia dengan nafsu. Kita akan layan dengan marah-marah. Kita akan layan dia dengan tindakan-tindakan tak cantik. Kita akan rasa kita akan rendah-rendahkan dia. Maka sekali lagi, kalau Nabi pun juga diuji. Kalau kita kata pengaruh mak ayah, dimulakan dengan
calon suami, calon isteri. Soleh ke solehah atau tidak. Kerana kita katakan angin tidak bertiup mengikut mahunya kita. Kita nak anak, semua orang nak anak hebat. Nak anak cantik, nak mana matanya biru, nak rambutnya perang, apa sajalah. Nak anak yang paling cantik, nak matanya besar, matanya jeli macam mata bidadari. Artinya, tidak semua impian-impian mak bapak itu adalah impian yang ditunaikan oleh Allah. Jadi ada anak yang jadi musuh bermakna anak ini terlepas pandang. Ada hal-hal yang tak dapat kita tunaikan ataupun ada benda yang tidak kita lakukan. Nanti insya-Allah kalau di akhir nanti kita cuba sikit kita mengkaji mengapa anak ini jadi musuh pada kita. Jadi yang paling kunci pada Umi nak pesan pada mak ayah ialah belajar untuk menerima semua anak seadanya. Kalau dia pandai walaupun pencapaian, ya Allah, sakit juga. Apa tekak sikit, minta maaf banyak. Maka anak jadi musuh ini memang ada dalam keluarga. Oleh itu, belajar. Nanti kita akan bincang apa cara-cara nak buat. Sebab itu kita kata kerana Allah nak uji. Kedua, kerana didikan, pemakanan, doa, kawan, hubungan dan sebagainya. Ini kalau sempat kita akan bincang sampai di bahagian akhir nanti. Bagaimana untuk melahirkan anak soleh-solehah, insya-Allah. Ketiga, kata yang pertama tadi apa? Anak yang jadi perhiasan. Dia jadi perhiasan saja. Tak ada buat apa. Kadang-kadang oleh kerana mabuk dengan perhiasan, dengan pencapaian, dengan kebahagiaan, kita lupa nak tanam betul akidah. Kita dah tiap anak itu kalau dapat 10A, kalau lulus dia pergi sana, pergi sini, gaji tinggi, jadi engineer, jadi lawyer, jadi apa-apa yang hebat-hebat, dapat jawatan besar, kita sudah lupa anak ini kita jumpa tak di akhirat. Anak ini nanti doa untuk kita ke tidak? Anak ini nanti boleh bawa kita masuk syurga ke tidak? Ramai mak ayah terpesona dengan jawatan. Ya Allah, nak cari menantu. Kerjanya apa? Kerjanya peguam. Wow, tak boleh tolak tu, rugi. Kerjanya engineer, ya Rabbi. Kerjanya semua yang hebat-hebat. Jawatannya apa? CEO. Kita banyak menyanjung anak ini. Jadi anak itu kekal jadi perhiasan. Tapi kadang-kadang perhiasan itu tak mampu nak bantu kita. Okay? Sebab itu kalau kisah-kisah anak-anak atau kalau kita baca dalam buku-buku lain, kita dapat melihat anak-anak yang pandai ini, anak-anak yang hebat ini. Kalau kisah sebuah keluarga yang pernah diceritakan, dikongsikan. Sebuah keluarga sederhana, orang kampung. Anaknya 8, 7 anaknya masuk asrama penuh. 1 anaknya tertinggal di rumah. Tapi anak yang tertinggal, tak masuk asrama penuh, dikata oleh ayahnya, inilah anak yang tak menjadi. Aduh, letih kita. Anak yang tak menjadi, katanya. Anak yang 7 tadi tu menjadi semua. Kerana akhirnya masuk asrama penuh, jadi orang besar, jadi gitu, jadi gini. Jadi semua orang-orang top management, kata orang. Jadi mak ayah dia tak habis-habis bercerita. Maka anak yang seorang ni tadi, akhirnya jadi pembawa taksi, pemandu taksi. Tapi izin Allah, kerana hari-hari jaga ibu dan ayah, Allah bagi keberkahan dalam kehidupannya sehingga akhirnya dia jadi pemborong taksi. Ada 8 taksi. Dan akhirnya ayah dan ibunya dibawa ke hospital, dibawa ke mana-mana, jalan mana-mana pakai taksi. Anak yang besar-besar, keretanya besar, tinggalnya jauh-jauh. Dan sulit untuk balik sebab pegawai penting. Sehingga mak ayah kecil hati sampai pesan pada anak yang tertinggal tadi atau anak yang dianggap tak menjadi tadi, kalau ibu ayah meninggal, tak payah tunggu abang-abang kamu. Terus saja kebumikan. Ini yang dipesan oleh ibu ayah kepada anak yang asalnya kata tak menjadi tadi. Memang sungguh-sungguh terjadi. Ketika maknya sakit, ayahnya sakit, adik telefon mak ni gini-gini, ayah ni begini-begini. Akhirnya mak ayah meninggal tanpa sempat ditemui oleh abang-abangnya yang 7 tadi. Bila abang-abang bila kata mak ayah dah meninggal dan terus dikebumikan, abang-abang balik, kenapa tak tunggu? Adik jawab kata apa? Kalau masa hidup susah nak balik, susah nak jumpa, untuk apa jumpa sudah meninggal? Ini contoh anak hiasan ni tadi.
Sebab itu sekali lagi jangan pandang rendah pada semua anak. Apa pun keadaannya. Okay? Walaupun tadi kita dah bincang jadi musuh. Sebab itu anak jadi musuh. Pertama banyak-banyak angkat kekuatan. Ini hadiah dari Allah. Pandang dia sebagai cahaya. Jangan pandang dia sebagai gelap. Boleh? Itu kita kata anak yang jadi racun. Sekarang pukul 10.40. InsyaAllah kita cuba. Ada 2 lagi insyaAllah.